Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila selalu kita buka majlis kita pada malam ini membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati ada tangguhkuasa Masjid Al-Istiqlal, Taman Merdeka, pegawai-pegawai syarah, pemimpin-pemimpin tempatan, ibu-ibu ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah. Jadi syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni, selepas maghrib ni, kita diberikan lagi kesempatan untuk kita mengikuti kuliah kita pada malam ni dengan kita membaca kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayat Imaniyah. Maksudnya nasihat agama dan wasiat iman yang ditulis oleh Imam Hajarul Haddad. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kita dah banyak dah muka surat yang kita dah baca dalam kitab kita ni lah. Jadi hari ni masih lagi kita dalam kitab membahaskan berkenaan dengan Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, kitab kita ini dia tidak menceritakan secara khusus hukum-hukum fiqh, pelaksanaan solat, pelaksanaan puasa, zakat dan sebagainya, tetapi ianya lebih menjurus kepada hikmah-hikmah dan juga falsafah di sebalik pelaksanaan ibadat kita itu tadi. Baiklah, jadi hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan punya apa dia ni, kitab yang sama macam saya ni, muka suratnya 216. Tajuknya Belajar dan Mengajar Al-Quran.
belajar dan mengajar Al-Quran. Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang terbesar yang masih lagi boleh kita lihat, yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan mukjizat yang terbesar, dan di antara beberapa orang Nabi Rasul yang dikurniakan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi siapa tuan-tuan? Yang pertamanya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga berakhir dengan kitab Al-Quran. Baik, belajar dan mengajar Al-Quran di antara amalan yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mengandung pahala yang besar ialah belajar Al-Quranul Karim serta mengajarkannya. Kalau kita buat ibadat ni, niat kita adalah kita panggil sebagai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sama ada kita sedekah ke, kita berpuasa ke, kita berzakat ke, tidak boleh sama sekali dalam kita melakukan ibadat tersebut adanya niat-niat kita yang menyimpang, seumpamanya kita berzakat. Tuan-tuan orang kaya sebagai contoh kan. Tuan-tuan adalah orang yang mempunyai nilai, kita kata harta yang besar, sehingga tuan-tuan mempunyai nisab dan juga haul yang telah sampai, maka tuan-tuan mesti bayar zakat. Jadi apabila tuan-tuan kena bayar zakat pada ketika itu, tuan-tuan ambil diri tuan-tuan sebagai contohlah. Tuan-tuan tak mahu bayar kepada pusat zakat, tapi seharusnya tuan-tuan bayar dekat pusat zakat. Tapi tuan-tuan memilih untuk bayar secara sendiri, pergi cari asnaf, ataupun tuan-tuan pergi cari orang yang susah, orang yang layak menerima zakat tadi. Katalah tuan-tuan ni tokek, tuan-tuan ada pekerja, orang-orang yang tuan-tuan kenal orang yang susah. Tuan-tuan kira orang ni orang yang layak, orang miskin lah kita kira. Orang ni adalah orang yang layak untuk menerima zakat tadi. Jadi tuan-tuan pun bagi zakat dekat dia dengan tujuan apa tuan-tuan? Dengan tujuan yang tidak baik. Kita kata dengan niat pekerja tuan-tuan tu akan lebih rajin bekerja dengan tuan-tuan. Seperti yang kita baca sebelumnya. Niat dia tu bukan taqarrub ila Allah, tapi niat dia tu ada yang lain. Ataupun niat tuan-tuan kepada koli tadi, kita panggil koli tadi. Kalau orang Kelantan panggil pekerja tu koli lah. Kuli. Orang Kelantan panggil koli. Ini apa kuali juga. Koli tu niat dia tak bagi koli dia tu pergi bekerja dekat tempat lain ke, begitu. Itu niat yang tidak baik, niat yang tidak betul lah. Baik. Jadi setiap amal ibadat kita ni adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Begitulah juga dengan membaca Al-Quran. Perkara ini adalah fardu kifayah yang sangat-sangat dituntut dari kaum muslimin. Fardu kifayah. Kerana ada dua jenis fardu ni, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain ni setiap putih mata kita panggil, setiap orang tu mesti buat. Tapi kalau fardu kifayah ni, kalau segelintirnya sudah buat, maka kumpulan besarnya sudah terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Begitulah juga dengan hukum belajar dan mengajar Al-Quran ini. Sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nak baca Al-Quran mesti baca dengan hukum tajwid. Wajib atau tidak baca dengan hukum tajwid itu kan? Wajib.
Lepas tu macam mana nak baca dengan hukum tajwid kalau tak belajar? Situ dulu. Macam mana dia jadi wajib tu? Apabila tuan-tuan nak baca. Nah. Jadi tak boleh baca ikut suka aja. Banyak orang kita ni dia baca ikut suka saja. Hukum-hukum yang basic-basic pun sudah berterabur. Apatah lagi hukum yang lebih teliti lah. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, manakah yang lebih engkau cintai, orang yang mempelajari Al-Quran ataukah orang yang berjihad fi sabilillah? Jawab Sufyan Ats-Tsauri, malah orang yang mempelajari Al-Quran. Ini menurut Sufyan Ats-Tsauri begitulah kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran itu, lebih tinggi daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan, ada satu orang sahabat ni, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Dia ni konsisten mengajarkan Al-Quran walaupun dia ni sudah dilantik menjadi gubernur di Basrah, jadi pemimpin besar di Basrah. Ahmad Sanusi dia punya ni lah, profesor ni, dia kata Ibn Sa'ad menyebutkan bahawa Abu Musa mengirim wakilnya untuk menghantar laporan kepada Sayyidina Umar yang menjadi khalifah ketika itu. Lalu Umar ni bila sampai dia wakil daripada Abu Musa dia bertemu dengan Umar tadi, dia tanya kepada wakil tadi, dia kata, bagaimana keadaan Abu Musa Al-Ash'ari ketika kau tinggalkan dia tadi? Wakil itu kata, aku tinggalkan Abu Musa Al-Ash'ari itu dalam keadaan beliau mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Tengok tuan-tuan, walaupun dia tu orang yang besar, kepimpinan dia di dalam sebuah negeri sekalipun, masih tidak lagi meninggalkan jawatannya sebagai seorang guru Al-Quran. Kalau kita sendiri tuan-tuan, apa yang kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quran, janganlah lupa untuk kita curahkan kepada orang yang boleh untuk kita ajar. Siapa dia? Anak kita. Siapa lagi? Anak kita besar lah. Malu bila dia nak belajar dengan kita, cucu kita. Jadi begitu tuan-tuan. Jangan pula kita biarkan ilmu yang kita ada ni terbiar begitu sahaja. Kerana peluang untuk kita jadi umat yang terbaik yang telah disebut oleh Nabi ini, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan tuan. Bila kita tahu baca Quran, kita ajar kepada anak-anak kita baca Al-Quran. Baik, seterusnya, memperbanyak membaca Al-Quran dengan syarat-syaratnya. Hendaklah seorang yang membaca Al-Quran itu memperbanyak bacaannya setiap siang dan malam dengan memerhatikan maknanya dan memperindah suaranya, penuh adab dan hormat. Boleh macam-macam lagu untuk kita belajar Al-Quran ni tak? Boleh kita sebut sama-sama, kita sebut lagu Al-Quran itu. Biasa kalau ni majlis tilawah Al-Quran, biasa dia suruh ada berapa lagu wajib kan? Tahu kan? Dia ada format dia kan? Dia biasanya ada berapa? Dia biasa bagi 10 minit kan? Lepas tu 2 lagu wajib, lepas tu 1 lagu bebas. Macam mana? Lepas tu bayati penutup lah. Biasa bayati. Lepas tu 1 lagi dia bagilah bayati dengan hijaz. Lepas tu 1 tu bebas tasikah kau jahat kau apa. Dan sekali bayati penutup lah. Jadi dalam tempoh 10 minit tu kena ngaji yang dekat dengan lagu tu, lagu yang dia bagi tadi lah. Begini. Jadi tuan-tuan boleh
Macam-macam lah, kita buka YouTube macam-macam kita boleh belajar. Daripada Bayati, Nawan, Jahaka, Sikar, Ras, apa ni, banyak lagi lah. Itu tu boleh belajar. Ambil yang murattal punya, ambil yang murattal. Kalau nak baca yang taranum betul pun boleh juga. Kalau dekat sini ada ustaz, kalau dekat tamu dekat yang mengajar taranum, ada kan? Contoh boleh belajar, betul tuan jadi guru pun. Jauh dekat tamu dekat. Jangan sekali-kali anda meninggalkan membaca Al-Quran ataupun tidak mengambil berat terhadapnya. Kelak anda akan segera melupakannya, dan yang demikian itu berdosa besar. Quran ni kadang-kadang berabuk. Quran ni kadang-kadangnya jadi berabuk. Quran ni disimpan di rumah hanyalah sebagai azimat. Itu malang sekali tuan. Rumah kau tak ada Quran? Aduh. Bila nak cari Quran tu, susah nak cari Quran. Dah macam cari emas. Cari panjat almari apa semua tu, ada. Dia dalam kain kuning. Dia punya tepuk, kain kuning tepuk. Macam barang yang duduk dalam gua apa. Kain kuning silap. Tak kisahlah kain kuning ke, di hijau ke. Yang pentingnya kita selalu baca dia. Jangan kita biarkan dia duduk dalam kain gitu saja. Ada setengah orang lagi tengok, dia pergi ambil Al-Quran, tengok tak cicok atas Al-Quran. Itulah di mana. Nak buat macam mana? Cicok kan ada otak. Nah, ada otak, tak ada akal. Dia tengok ikut dia. Kita yang ada otak ni, tak mau baca Quran. Ada sebuah hadis menyebut, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara zamban a'zama min suratin min al-Quran aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiha." Maksudnya, dibentangkan kepadaku semua dosa umatku, maka tidak aku dapati dosa yang lebih besar dari sebuah surah Al-Quran atau suatu ayat Al-Quran yang diberikan kepada seorang, iaitu dia mendapat menghafalnya lalu dilupakannya. Dalam hadis ini menyebut, apabila dibentangkan semua jenis dosa, maka dosa yang paling besar sekali itu adalah dosa apabila dia ni ingat Quran dah, satu surah ke satu ayat ke, tiba-tiba dia ni lupa ayat Al-Quran itu, kerana dilupakan oleh Allah Ta'ala. Memang adab kita, apabila kita lupa ayat Quran, kita tak kata aku lupa, tapi kita kata aku ni dilupakan. Begitulah adab dia. Baik. Jadi dalam hadis ni menyebut gitu, dosa yang paling besar kali adalah melupakan Al-Quran itu. Jadi besarnya akibat daripada orang yang dia dah hafal Al-Quran, kemudian dia mensia-siakan hafalannya sehingga dia terlupa bacaan tersebut. Apabila bila kita baca suatu kitab, bila kita baca suatu pembacaan yang ditulis oleh pengarang kitab, terutamanya kitab seumpama ini, kitab Turas yang kita panggil, apabila dia tulis dan dia tidak menyatakan rujukan dan sebagainya kepada hadis yang mana sah juga. Jadi kita boleh ambil manfaat bahawa pengarang kitab kita ni dia menerima hadis yang ini, dia menerima hadis ini. Tetapi kita sebagai orang yang membaca ni, kita kalau boleh kita kena sedikit dia ni kritikal dalam kita membaca, dalam kita membuat pemahaman dan sebagainya. Dan hadis yang ni menurut dia ni, apabila kita tengok daripada jawapan yang diberikan oleh laman web Mufti Wilayah Persekutuan tu, dia ada orang tanya dekat situ berkenaan dengan hadis inilah, berkenaan dengan hadis ini.
Lalu dibawakan pendapat berkenaan dengan hadis daripada Abdullah. Dia kata dalam hadis ni menyebut celakalah bagi sesiapa yang berkata, aku lupa ayat Al-Quran sekian-sekian. Bahkan hendaklah dia berkata, aku telah dilupakan darinya. Itu adab dia lah. Adab dia. Sentiasalah membaca dan mengingati Al-Quran, kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan manusia daripada unta terlepas daripada tali. Itu hadis yang dirakam oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Menurut Imam Khatib Syarbini, berdasarkan hadis ini, sunat untuk kita menggunakan istilah dilupakan daripada Al-Quran berbanding kita menggunakan istilah terlupa atau melupakan Al-Quran. Kan? Tuan ada kalau Malaysia apa? Baca Quran lah. Allahumma arhamna bil Quran. Betul? Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma. Nasina tu kan, yang lebih tepatnya minhuma nusina. Nusina tu yang inilah yang dilupakan. Nasina tu kita melupakan tu. Minhuma nusina. Itulah adabnya. Baik. Itu salah satu dipanggil apa ni, mukaddimah dia. Baik. Jadi hukum terlupa hafazan Al-Quran. Ini kita baca daripada laman Mufti Wilayah tadi. Terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan isu ini. Antaranya ialah daripada hadis daripada Sunan Abi Daud 1474. Maksudnya tiada siapa pun yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya kecuali ia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dalam keadaan kerdil ataupun dalam keadaan badannya kudung. Al-Muziri mengatakan dalamnya terdapat perawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad yang mana hadisnya tidak dijadikan hujah. Begitu juga dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu yang tadi yang kita baca tadi, berkenaan dengan dosa yang paling besar tadi. Hadis ini dinilai gharib oleh Imam Tirmizi sendiri. Manakala hadis itu diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi dan dinilai gharib oleh Imam Tirmizi. Manakala Al-Muziri pula mengatakan dhaif. Hadis tadi dhaif kerana terdapat perawi yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz. Selain itu, Ali bin Al-Madini juga mengatakan bahawa Al-Muttalib bin Abdillah yang meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga sebenarnya tidak pernah mendengar hadis daripada Anas. Dari sini kita dapati hadis-hadis yang memberi ancaman kepada mereka yang lupa hafazan Al-Quran dipertikaikan kesahihannya oleh sebagian ulama. Namun demikian, terdapat ramai juga para ulama yang menggunakan hadis-hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan mereka menerima pakainya sebagai dalil dan menganggapnya sebagai sahih. Jadi dalam hadis, dalam buku kita ni, ulama guna hadis ni kerana dia bersetuju dengan hadis ini. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, mereka menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Begitu. Jadi pandangan dan perbahasan ulama. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, haram hukumnya melupakan hafazan Al-Quran berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas. Dan menurut Imam Ramli pula, Imam Salih Imam Ramli pula, ia haram jika disebabkan kecuaian dan malas, dan ia merupakan salah satu dosa besar. Kita ada masa free, tapi ialah kita ni seorang yang hafiz Al-Quran. Kita ada masa free, kita ada masa lapang, tapi kita sia-siakan masa lapang untuk main carrom. Untuk main saja.
Itu saja malam. Tak lagi dia buat apa? Dia layan FBA. Dia layan Demon Slayer. Macam-macam hal dia. Macam-macam. Dunia ada Zayyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Benda-benda yang seumpama itulah. Jadi dia ni lalai, cuai, dan dia malas. Jadi orang yang seumpama ini dia ni diancam dengan dosa yang besar. Imam Ibn Hajar menyebut beberapa riwayat daripada salaf di mana ada yang menganggapnya sebagai antara dosa-dosa besar seperti Al-Dhahab dan Abu Aliyah. Ia dipersetujui oleh para ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Khatib Syarbini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ar-Ruyani, Al-Qurtubi. Selain itu ada yang memakruhkannya seperti Ibn Sirin. Menurut Imam Asy-Syaukani pula, melupakan hafazan Al-Quran merupakan antara dosa terbesar daripada kategori dosa-dosa kecil. Imam Asy-Syaukani kata dia ni dosa kecil lagi, tapi dalam banyak-banyak dosa kecil, dia ni adalah dosa kecil yang paling besar sekali. Sekiranya ia tidak disertai dengan niat meremehkan keagungan Al-Quran. Kalau dia niat meremehkan, dia melupakan tu sebab saja-saja dia kata anak tak apa lah Quran, bukannya apa besar lagi benda-benda lain dalam kehidupan aku ni. Kerana dia meremehkan, maka jadi dosa besar. Menurut Ibnu Husamuddin Ar-Rahmani, ancaman terhadap mereka yang melupakan hafazan Al-Quran adalah kerana Al-Quran itu merupakan pusat ajaran Islam dan syariat. Melupakan Al-Quran itu berarti merosakkan syariat itu sendiri. Hafazan Al-Quran juga merupakan salah satu nikmat Allah SWT yang amat mulia. Maka melupakannya berarti mengkufuri nikmat yang telah diberikan. Selain itu, Ibn Rushd juga menukilkan ijma' bahawa jika seseorang itu terlupa hafazan Al-Quran kerana sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dan ilmu-ilmu sunat, dia tidak berdosa. Ada pula yang kata dia ni orang yang melupakan Al-Quran, dia ni yang kita kata sibuk belajar, pergi sana pergi sini cari ilmu, sehingga dia ni tak sempat nak mengulang, ataupun dia ni terlupa dengan ayat Al-Quran yang dia dah hafal, maka orang ni tidak berdosa. Sementara Abu Syamah, guru Imam An-Nawawi pula mentafsirkan kalimah nasyan dengan arti kata meninggalkan dan tidak beramal, bukan semata-mata lupa dari sudut hafalan. Adapun jika terlupa disebabkan tabiat sifat manusiawi, maka ia tidaklah berdosa, kerana Nabi SAW sendiri pernah terlupa sebagaimana sebahagian ayat Al-Quran. Tuan-tuan, pernah dengar cerita Nabi SAW pernah terlupa. Bagaimana tu? Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya kita baca maksudnya lah. Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki membaca satu surah dari Al-Quran pada suatu malam dan bersabda, "Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Dia telah memperingatkan kepada aku suatu ayat daripada satu surah Al-Quran yang telah dilupakan daripada aku. Unsi tuha min suratin kaza wa kaza." Hadis ni diriwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh kerana itu Nabi SAW juga berpesan dan memberikan tips bagaimana mengekalkan hafazan Al-Quran melalui sabda baginda Nabi SAW. Maksudnya, apabila seorang sahibul Quran membacanya, iaitu suatu salat pada waktu siang dan malam, nescaya dia akan hafal dan ingat ayat Al-Quran. Namun jika dia tidak melakukan yang demikian, maka dia akan melupakannya.
Jadi salah satunya kita boleh baca ketika kita sembahyang. Ya, salah satu caranya lah. Baik. Jadinya Al-Quran ni janganlah sampai terlupa dalam ingatan kita. Mungkin dulu kita ni sekolah agama, tuan-tuan. Bila kita sekolah agama, dikata satu kena hafal surah sekian-sekian, surah panjang. Dikata dua kena baca surah sekian-sekian yang panjang juga. Dikata tiga, sebab dikata satu tu dia tak ada pressure lagi. Kalau dekat sekolah yang saya senang Kelantan, sekolah agama, dia guna apa dia ni, silibus tu, kalau tak silap saya lah, daripada Azhar juga tu. Daripada tingkatan satu tu kita dah belajar dah. Buku-buku tu daripada Azhar. Kita ada ni walaupun kecil lah. Tingkatan dua kita dah ada satu peperiksaan besar, nama dia PMRE. PMRE. Lepas tu naik tingkatan tiga PMR. Tingkatan empat SMU. Tingkatan lima SPM. Jadi setiap tahun tu ada peperiksaan besar-besar. Jadi kata dua tu ada beberapa surah besar yang kita kena hafal. Kata tiga pun sama juga, walaupun ada SPM pun, tapi ada juga surah-surah yang kita kena belajar dalam subjek Al-Quran. Dia walaupun ada subjek tu, tapi masih ada lagi subjek yang sekolah yang sendiri punya, yang seksi dan Kelantan punya. Dia kata empat pun sama. Kita ambil SMU tu nak hafal surah, kata silap saya, surah Al-Mulk dengan surah Yasin. Lepas tu dikata lima pun ada juga. Gitu. Jadi bila kita hafal habis daripada sekolah agama, katalah kita ni lari bidang gitu. Lepas pada SPM tu kita masuk bab apa dia ni, masakan ke, jahitan ke. Jadi kita punya hafalan tu dah tak ada. Jadi jangan kita lupa untuk sentiasa kita mengingatkan, kita kata panah hafalan kita bagi kita ingat. Dalam sebuah hadis yang lain, innal ladzi yansa al-Qur'ana ba'da hifzihi yalqallaha yawmal qiyamati wa huwa ajzam. Maksudnya sesungguhnya orang yang melupakan Al-Quran sesudah dihafalkannya, ia akan menemui Allah di hari kiamat sedang anggota badannya gulung. Seperti mana kita dah baca dah tadi di punya setengah hadis dia macam mana tadi kan. Apabila diterima dalam kitab ni, maka kita menerima bahawa pengarang kitab ni menganggapnya sebagai hadis yang boleh diterima pakai. Dan kita mengambil iktibar bahawa kita sepatutnya berjaga-jaga lah, supaya hafalan yang kita ada tu tidak hilang. Rasulullah SAW telah berpesan kepada pembaca Al-Quran supaya memeliharanya selalu. Baginda mengingatkan lagi bahawa Al-Quran itu lebih mudah terlepas dari dada seseorang daripada terlepas seekor unta dari ikatannya. Para salaf saleh rahimahullah sentiasa memberikan perhatian yang berat terhadap Al-Quran. Mereka juga telah menentukan masa dan cara yang tertentu untuk membacanya. Ada yang mengkhatamkannya setiap bulan sekali. Ini paling tidak kan Nabi kata bacalah sebulan sekali. Ataupun ada hadis menyebut 40 hari sekali. Ada yang mengkhatamkannya setiap 10 malam sekali. Ada yang 8 malam. Ada yang 7 malam. Dan ada yang sampai setiap 3 malam sekali. Dan pada kemuncaknya yang mengkhatam Al-Quran pada sehari semalam saja. Selebih dari itu, ada yang mengkhatamkannya juga pada sehari semalam 2 kali. Seperti mana Imam Syafi'i lah, yang disebut kalau hari biasa dia baca sekali khatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Kita genong diri kita dah Allah.
Nak baca dua ayat, dua muka surat tu. Kata tak habis malunya. Malunya kita. Sebab apa sibuk? Sibuk main Facebook, sibuk main WhatsApp. Macam mana? Itu pilihan kita lah. Masing-masing ada pilihan. Tapi kita buat pilihan yang tidak kena kan? Ada yang 4 kali ni, tak tahu kan? Macam mana dia baca? Ada yang 4 kali. Dan setengahnya ada yang sampai 8 kali khatam pada setiap sehari semalam. Wallahu'alam. Ada baca dia tak tahu lah macam mana. Kata Imam Nawawi rahimahullah, inilah yang paling banyak sekali, sebagaimana yang kami diberitahukan, yakni mengkhatam Al-Quran sebanyak 8 kali pada setiap sehari semalam. Tetapi setengah para salaf tidak suka mengkhatam Al-Quran dalam jangka masa kurang dari 3 hari, yang dibuatnya terus menerus. Sabda Rasulullah SAW, la yafqahu man qara'a al-Quran fi aqalla min 3. Tidak menambah pengetahuan orang yang membaca seluruh Al-Quran dalam masa kurang dari 3 hari. Sebab itulah juga ada pendapat daripada ulama. Dia kata Imam Syafi'i juga ada pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i paling tidak pun dia akan habiskan Al-Quran dalam tempoh 3 hari. Dan apa dia ni, setiap soalan yang dikemukakan kepada Imam Syafi'i biasanya paling tidak dalam tempoh 3 hari akan dapat dijawab, diusahakan untuk jawab. Kerana dalam tempoh 3 hari itu Imam Syafi'i telah khatam satu Al-Quran. Bukan begitu. Jadi itulah dia tuan-tuan, betapa bersungguhnya orang zaman dulu nak mengkhatamkan Al-Quran. Bersungguhnya dia sampai tak tidur malam nak baca Al-Quran. Dia duduk rotik, siap baca pula, siap baca pula, siap baca pula. Sumpah kita nak jadi tak puas. Dia tengok apa, kabin kushi kabin gam dah. Lepas tengok pula, lepas tengok pula. Setiap kali beraya nak tengok. Lepas jerit, tak tahu jerit apa. Sedih. Padahal tahu dah cerita dia. Jadi kalau kita tunggu helikopter, kita mereka nak suka. Apa benda? Kadang lepas dia tak ada apa benda jadi. Kadang cerita tu tak keluar lagi si dia sedih tu. Tapi mari dia nak sedih, nak jerit rasa. Sebab tahu dah cerita dia. Itulah tuan-tuan. Pilihan kita. Ada orang tu dia duduk, katalah dia jumpa satu, dia kata apa, rancangan movie yang sedap sebagai contoh, yang berepisod. Episod tu daripada episod 1 sampai ke episod 1000. Ada rancangan 1000 lebih tak habis-habis ni. Dia tengok daripada episod 1, dia kata sedap cerita ni. Daripada hari pertama dia tengok cerita tu, rela dia tengok sampai tengah malam tak tidur. Nak habis ni, nak habis kau cerita mak dia tengok sebab sedap. Begitulah juga orang yang sedap membaca Al-Quran ni, sampai dia tak rasa benda lain yang lebih sedap daripada membaca Al-Quran. Adakah kita boleh sampai rasa macam tu tuan-tuan? Bila kita baca Al-Quran, kita boleh rasa sedap sehingga kita rasa susah nak tinggalkan Al-Quran itu. Itulah bezanya kita dengan orang yang betul-betul menghayati kepentingan dan juga kebaikan Al-Quran itu. Baiklah. Masih syarat. Tengok bagus kan? Bahasa pertama yang kedua. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak makin kuat.
Jadi kita habis kat situ dulu. Jadi untuk kesimpulannya, kita ambil iktibar bahawa Al-Quran ini jangan sampai ianya lupa daripada ingatan kita. Hafazan kita, ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal, mungkin dulu kita dah belajar banyak tu, tapi banyak juga kita lupa. Jangan kita biarkan kita mati dalam keadaan kita lupa ayat-ayat yang telah kita hafal. Begitu. Jadi kalau ada kesempatan masuk, kita gunakan masa tu untuk kita ingat balik. Gunakan masa tu untuk kita hafal balik Al-Quran, supaya kita ni tidak tergolong dalam orang-orang yang disebutkan mendapat ancaman seumpama itu tadilah dosa besar sebagainya. Jadi sampai situ dulu tuan-tuan konsep kita pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang salah yang kurang itu adalah kelemahan daripada diri sendiri. Hakikat baik itu daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain waslih lana syarra kulli illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.